Baik, sekarang saya nak menerangkan macam mana untuk membuat plotan daripada jadual yang kita telah lengkapkan. Dekat sini kita ambil contoh daripada buku teks daripada jadual 1.5. Dalam jadual 1.5 ni kita tengok aras, laras dan jarak ni semua dah lengkap kan. Jadi kita nak buat plotan di antara titik A ke titik I. Batu aras 1 dan batu aras 2 ni tak perlu buat plotan sebab kita nak melihat keratan rentas pada titik A dan titik I sahaja. Baik, pertama sekali kita sediakan sekeping kertas, kemudian kita buatkan garisan. Baik, pada bahagian ufuk ni, garisan ufuk ni, skala, kalau kita tengok dalam buku, skala yang digunakan ialah 1/1000. Kalau 1 meter bahagi dengan 1000 dapat 1 milimeter. Jadi maksudnya 1 milimeter akan mewakili 1 meter dalam plotan ni. Baik, dekat sini kita tuliskan aras, laras. Aras laras ni dalam meter. Kemudian di sini ialah rantaian. Rantaian juga dalam meter. Rantaian ataupun jarak jarak. Kalau dalam jadual 1.5 tu jarak. Baik, kemudian kita mula dengan titik A. Tengok jarak dalam titik A ni ialah 20. Jadi dekat sini kita mula dengan 20 lah. 20. Baik. 1/1000 tadi saya dah terangkan bermaksud 1 milimeter mewakili 1 meter. Jadi jarak-jarak ni kita pindahkan ke dalam plotan kita. Baik, saya letakkan 2 ni. 2 ni ialah 20. 2 ni ialah 20. Sebab 2 cm ni ialah 20 milimeter. Jadi saya terus letak dekat titik ini 20. Kalau kita tengok dekat situ, titik B, titik B ialah 40. Jadi kat sini 40. Kemudian titik C 60. Ni 6 cm, 60 milimeter. Titik D 70. Titik E 100. Titik F 120. Titik G 140. Titik H 170. Dan titik I 200. Jadi kita nak buat garisan tegak ni. Garisan tegak. Jadi untuk buat garisan tegak ni, supaya garisan tu lebih tepat, kita buat satu lagi garisan kat atas. Kita tanda semula jarak-jarak tadi dekat bahagian atas. 20, 40, 60, 70, 100, 120, 140, 170 dan 200.
100. Kemudian kita sambungkan. Ha? Garisan-garisan ni menjadi garisan yang selari. Okey, sampai dekat sini je. Garisan yang lebih tu kita boleh padamkan. Okey, kemudian kita masukkan nilai dia. Nilai jarak tadi kita masukkan 20 titik A, 40 titik B, 60 titik C, 70, 100, 120, 140, 170 dan 200. Kemudian kita masukkan pula nilai aras laras dia. Nilai aras laras dia titik A 11.570, titik B 10.980, titik C 10.425, titik D 9.480, titik E 8.695, titik F 8.505, titik G 8.670, titik H 9.00 dan akhir sekali titik I 8.600. Baik. Kita dah lengkap bahagian ni. Ya. Nilai jarak dah dimasukkan dan nilai aras laras pun dah dimasukkan. Baik, seterusnya kita nak melengkapkan garisan tegak ni pula. Garisan tegak ni. Okey. Di sini kita tuliskan datum andaian 6.00 meter. Baik, maksud dia dekat sini mula dengan 6 meter. Baik, untuk bahagian tegak ni, ini ialah ketinggian. Ini ialah ketinggian ataupun aras laras nanti. Ketinggian dalam meter. Baik, skala yang kita nak gunakan ialah skala pugak 1/50. 1/50. Baik, 1/50 ni bermaksud kalau 1 meter ada 1000 mm. 1000 mm kita bagi dengan 50, dia dapat 20 mm. Bermaksud 20 mm mewakili 1 meter. Jadi kita tandakan setiap 20 mm. Baik. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Baik, kita tanda juga sebelah sini supaya kita dapat garisan yang selari dan tepat. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Kemudian kita sambungkan garisan ni.
Baik. Selesai kita membuat garisan tu, jaraknya setiap garisan tu ialah 20 mm. 20 mm tu mewakili 1 meter. Jadi dekat sini datum andaian ialah 6 meter. Lepas 6, 7. Ialah 7. 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Baik. Kenapa kita gunakan datum andaian 6 meter? Kita tak guna mula daripada kosong. Kalau kita mula daripada kosong, skalanya akan jadi lebih kecil. Bila skalanya kecil, kita akan dapati nanti plotan kita sangat, maksud saya perbezaan tinggi rendah itu sangat kecil. Kita tak dapat tengok dengan jelas. Jadi kita guna skala yang besar, kita dapat tengok naik turun dia tu dengan jelas. Baik, sekarang kita nak plot aras laras 11.57 meter. Mana 11.57 meter? Ini 11 meter, ini 12 meter. Kita tahu dia berada di atas ni, di antara 11 ke 12. Jadi 11 kita dah tahu kat sini. 0.57 meter dekat mana? Tak tahu lagi kan? Jadi kita guna kalkulator. 11 ini 0.57 darab dengan 20. 20 tadi ialah 20 mm. Kita dapat 11.4 mm. Jadi kita ukur. Kita ukur dengan pembaris ni. Di sini daripada 11 ni 11.4 mm. Susah kita nak dapat 11.4 mm kan. Jadi kita ambillah 11.5 mm. Cari kat sini. Kalau pembaris ni dia ada skala 0.5 mm. Boleh terus dapat dekat sini 11.5 mm. Tanda kat sini. Ini ialah 11.57 meter. Aras laras 11.57 mm. Baik. Yang berikutnya ialah 10.98. 10.98 ni kalau kita tekan kalkulator, nanti ialah 10 dekat sini 0.98 darab dengan 20. 19.6. 19.6. Paling dekatnya ialah 19.5. Jadi dekat sini kurang 0.5 mm sahaja nak dapat ke 11. Jadi kat sini, ya. Tanda dekat sini. Baik, yang berikutnya ialah 10.425. 10 dekat sini 0.425. Kita tekan kalkulator. 0.425 darab dengan 20. 8.5 mm. Kita cari daripada 10 naik ke atasnya ialah 8.5 mm. Dekat sini. Okey, kat sini. Kita carilah terus sehingga selesai. Macam tu. Baik, setelah selesai semua titik-titik aras tadi, kita tanda. Kita sambung semua titik aras laras ni dengan menggunakan pembaris.
Okey. Macam inilah bentuk keratan rentas yang kita perolehi. Jadi kalau kita diberi aras formasi, katakan aras formasinya di sini. Aras formasi ialah aras bentukan di mana bangunan akan dibina di aras formasi. Kalau kita tengok, ini ialah aras formasi. Bahagian ini ialah bahagian yang berada di bahagian atas aras formasi. Bahagian ini ialah bahagian yang berada di bawah aras formasi. Jadi untuk membentuk aras formasi ini, kita kena potong. Bahagian yang tinggi ini kena potong dan dibawa ke bahagian yang rendah ni, di mana kita perlukan pemotongan dan penambakan. Sini kita potong, sini kita tambah supaya dapat satu paras yang sama yang dipanggil sebagai aras formasi.